بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Pertamanya, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan sesi perbincangan kita berkaitan dengan tadabbur suratul Fatihah. Nota Prof tu tak mirror, dia terbalik tu. Nota yang di-sharekan tu dia terbalik. Kalau dapat mirror tu. Ya, cantik, masya-Allah. Yang tadi okey. Yang mula-mula okey Ustaz. Yang ni. Bagian Okey. tiup yang ni okey. Betul okey? Allah nak. Okey. Mungkin saya sebab saya malam tu saya ada kelas saya buat, jadi dia mirror mode. Saya tukar balik. Kalau macam tu saya yang masalah. Dia okay, gambar lain okey ke tengok nota tu? Terbalik tak? Okey. Okey, alhamdulillah. Yang ni yang okey. Ya. Okey. Okey, insya-Allah. Jadi hari ni kita biasanya buat 3 sesi. Sesi pertama kita baca surah Fatihah iaitu dengan riwayat Hafs an Asim. Dan hari ni kita tak ada sesi pertama. Sesi kedua kita akan baca catatan dalam buku ataupun kitab yang ditulis oleh Ustaz Idris Abidin yang jadi rujukan kita. Dan sesi ketiga kita akan pergi kepada tadabbur. Berkemungkinan kalau masa tidak mengizinkan, saya fokus kepada sesi kedua sahaja sebenarnya, itu tafsir. Sebab apa? Sebab minggu depan kita akan masuk juga pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebagai sambungan atau pendetailan terhadap ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang kita bincangkan dalam sesi tadabbur. Jadi hari ini mungkin fokus kepada ayat Maliki Yaumiddin. Hari ini betul kan, Prof? Betul. Maliki Yaumiddin. Muka surat 43. Surat 43. Okey. Qala al-muallif hafizahullah, berkata pengarang kitab ini hafizahullah Sa'id Rasabiddin, Maliki Yaumiddin, penguasa hari kiamat. Ayat ini dibaca dengan qiraat mutawatir ada dua, sama ada dengan lafaz Maliki Yaumiddin ataupun Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Riwayat Maliki Yaumiddin diriwayatkan daripada Anas bin Malik, Abu Bakar, Umar, Uthman dan merupakan riwayat yang masyhur sehingga pada zaman ulama qurra. Manakala riwayat Maliki Yaumiddin diriwayatkan daripada Ummu Salamah, juga daripada Anas bin Malik dan juga daripada beberapa sahabat yang lain, disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Fathul Qadir. Jadi bacaan kedua-dua riwayat ini, kedua-dua jenis bacaan ini diriwayatkan secara mutawatir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita bincangkan tentang ayat Maliki Yaumiddin, kita kena letakkan beberapa poin untuk kita bincangkan supaya kita tak lupa. Pertama, apa kaitan ayat Maliki Yaumiddin dengan Alhamdulillahirabbil alamin? Pertama. Yang kedua, kita akan bincangkan makna Malik dan Malik. Beza antara Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin.
Ketiga, kita akan bincangkan tentang makna ad-din. Apakah makna ad-din? Keempat, kita akan bincangkan tentang yaum. Apa makna yaum dan kenapa Allah tak kata malikuddin, Allah kata maliki yaumiddin. Yang kelima, kita akan bincangkan tentang makna yaumiddin secara keseluruhan. Keseluruhan. Okey, sebelum pergi lebih jauh, maliki yaumiddin, apakah maknanya? Maknanya bergantung kepada tafsiran kita terhadap kalimah Malik atau Malik. Jadi kalau kita baca Maliki Yaumiddin, panjang, ada mad pada huruf mim, artinya yang memiliki. Kita ada buku, kita ada pen, kita ada account bank, apa sahaja yang kita miliki, kita adalah maliknya. Ini dalam bahasa. Dari segi bahasa, sesuatu yang kita miliki, kita adalah malik kepada sesuatu yang kita miliki. Manakala malik artinya raja. Raja. Raja, pemilikan yang sempurna yang melibatkan kuasa. Adanya kuasa, adanya tekanan, adanya sifat izzah dan sebagainya. Mana sifat-sifat kerajaan tu wujud pada makna malik. Jadi kalau siapa yang terjemahkan sebagai penguasa di hari kiamat, artinya mereka baca dengan bacaan yang pendek. Maliki Yaumiddin, penguasa ataupun raja. Kalau kita tafsirkan dengan makna yang memiliki hari pembalasan atau hari kiamat, yang memiliki, maknanya diterjemahkan dengan kalimah Malik. Apa beza antara dua makna Malik dan juga Malik? Malik, sampai ke ulama khilaf. Imam Syaukani bincangkan secara detail. Ulama khilaf yang mana lebih menunjukkan kekuasaan. Adakah Malik ataupun Malik? Malik memiliki. Ada Abu Ubaidah berpandangan bahawa Malik itu lebih maknanya lebih mutlak. Sebab orang yang memiliki sesuatu perkara, dia bebas buat apa sekalipun terhadap barang yang dimiliki. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki hari pembalasan. Apa sahaja yang Allah ingin lakukan di hari pembalasan, itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah orang yang buat dosa sebesar mana sekalipun, kecuali dosa syirik. Dosa syirik Allah dah hukumkan awal-awal, Allah tak ampunkan. Tapi dosa sebesar mana sekalipun yang tak sampai ke tahap syirik, kita kata dia fi masyiatillah, berada dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah adalah Maliki Yaumiddin. Jadi Allah Malik menceritakan tentang apa sahaja yang ingin dilakukan, dia adalah pemiliknya. Dan bila nak lakukan sesuatu, kita ada kereta. Kita malik kepada kereta. Tapi kita ada penguasa lagi. Kerajaan kata tak boleh keluar MCO, tak boleh rentas negeri. Walaupun kita ada kereta, tapi ada kuasa yang halang kita, menyekat kebebasan. Suatu pemilikan kita tidak pemilikan yang mutlak. Kita memiliki sesuatu tapi masih ada yang menguasai kita. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki hari pembalasan dan Allah lah yang berkuasa. Jadi bila ayat kita baca dengan Malik yang memiliki, dengan Malik, kedua riwayat yang mutawatir ini, cara bacaan yang Nabi baca tadi menunjukkan makna kerajaan mutlak hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara umum berkaitan dengan perbezaan antara Malik dengan Malik. Maliki Yaumiddin, dengan Maliki Yaumiddin artinya Allah yang memiliki dan berkuasa di hari akhirat atau di hari kiamat dengan kekuasaan yang mutlak. Okey. Apa kaitan Maliki Yaumiddin dengan Alhamdulillahirabbil alamin? Semua ayat yang datang selepas Alhamdulillah sampai pada sehingga pada penghujungnya, dia kembali pada Alhamd, macam mana kita sebut sebelum ini. Ketika kita mentadabbur kalimah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas sebab apa? Atas segala-galanya. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah
yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Segala puji bagi Allah yang Maliki Yaumiddin. Segala puji bagi Allah dalam bab ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji bagi Allah dalam bab isti'anah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji bagi Allah dalam bab permintaan hidayah kita. Semua perkara yang disebutkan selepasnya kembali kepada Alhamdulillah. Jadi kita dan semua amal ibadah kembali kepada Alhamdulillah. Seolah-olah ayat Qurannya begini. Kalau bukan ayat Quran, ayat tak ada ubah. Tapi dari segi maknanya, cara kita untuk tadabbur, kita baca ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb kepada seluruh alam. Segala yang ada pada alam ini berada di bawah rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memilikinya. Okey, selesai tadabbur. Ar-Rahmanir Rahim. Ayat yang kita bincangkan pada dua pertemuan yang lepas. Pertemuan lepas dan sebelumnya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, kita kenalkan nama Allah. Kita sebutkan bahawa Ar-Rahman Ar-Rahim, rahmat yang luas. Ar-Rahman yang luas. Ar-Rahim, rahmat yang spesifik, yang khusus. Apa artinya? Ada dua pandangan yang umum. Ada beberapa pandangan tapi dua yang umum. Kita gabung kepada dua. Ar-Rahman, rahmat yang luas di dunia. Ataupun rahmat yang luas kepada seluruh makhluk. Ar-Rahim, rahmat ataupun petunjuk secara khusus yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Ataupun makna yang lain, Ibnu Qayyim menerangkan tentang makna yang satu lagi, makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah sifat rahmat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara keseluruhannya. Ar-Rahim, rahmat yang sampai. Sifat rahmat dan kasih sayang dan belas kasihan yang sampai kepada makhluknya. Jadi yang sampai pada makhluk ini nikmat mausul. Rahman tu rahmat yang lebih luas yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam rahmat Allah yang luas hanya sedikit yang sampai pada makhluk. Itu juga salah satu daripada bentuk tafsiran makna. Okey, jadi apakah kaitan Ar-Rahman Ar-Rahim dengan Alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu Wa Taala, kita puji Allah dengan kesempurnaannya dalam memilih hamba-hambanya untuk dikasihi dan disayangi. Segala puji bagi Allah dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau kita jadikan ayat tajuk untuk jadikan perbincangan ataupun tadabbur, kita boleh kata Alhamdulillahirabbil alamin, ayat pertama. Kalau nak berkaitan dengan Alhamdulillah. Ayat yang kedua kita baca, kita maknakan atau berikan tajuk Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenapa? Sebab kita nak tunjukkan makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Segala puji bagi Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan pada Maliki Yaumiddin juga kita boleh gunakan kaedah yang sama. Kita kata Alhamdulillahi Maliki Yaumiddin. Dari segi makna, bukan dari segi ayat. Ayat tak ada ubah. Dari segi makna. Segala puji bagi Allah yang memiliki hari pembalasan, hari kiamat. Apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala putuskan di hari akhirat, apa sahaja yang Allah lakukan, sama Allah memberikan nikmat ataupun Allah mengazab hambanya, semua sekali kita dahulukan dengan kalimah Alhamdulillah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang terpuji dalam segala perbuatannya, sama ada dalam bab Allah memberikan kebaikan dengan kurniaannya, atau Allah membalas dengan keadilannya. Bab balas Allah adil. Bab kebaikan Allah bagi lebih. Bukan Allah kita buat satu, Allah bagi satu. Bab kebaikan kita buat satu, Allah boleh bagi berapa banyak sekalipun dengan kehendak Allah. Kerana Allah tu dengan fadlun minallah. Kelebihan, keutamaan yang Allah berikan. Kita buat sikit, Allah bagi banyak. Tapi bab kita buat kesalahan, Allah Maha Adil. Kadang-kadang Allah ampunkan dengan sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat fadl Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang Allah balas. Dan kalau Allah balas dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ampunkan, Allah hanya balas dengan kadar keadilan. Itu kadar mana kita melakukan kesalahan tersebut. Jadi apa kaitan Maliki Yaumiddin dengan Alhamdulillah? Maksudnya kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala keadaan di dunia dan di akhirat. Maksudnya kita puji Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia pun kita puji Allah, di akhirat pun kita puji Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala terpuji di dunia, terpuji di akhirat. Jadi lahul hamdu fil ula wal akhirah. Bagi Allah tu segala pujian di dunia dan juga di akhirat. Itu kaitan umum dengan Malik Yaumiddin dengan ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Allah sebut Maliki Yaumiddin.
Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Kita detailkan sedikit erti Malik dengan Mulk ataupun Malik dan Malik. Yang Malik berasal daripada Milk, Malik berasal daripada Mulk. Apa beza dua? Milk pemilikan, Mulk adalah kekuasaan. Kenapa Allah sebut Maliki Yaumiddin, Raja di hari pembalasan? Bukankah Allah Subhanahu wa taala raja di dunia dan akhirat? Bukankah segala yang ada di dunia akhirat milik Allah? Tapi kenapa Allah tak gunakan sirah yang umum bahawa Allah Subhanahu wa taala Rabbil Alamin cukup? Atau Allah tu Allah gunakan lafaz yang lebih umum. Saya pun tak pasti kalimah apa yang sesuai yang lebih umum. Tapi Allah sekarang Allah fokuskan pada Yaumiddin, pada hari ad-din, itu hari pembalasan, hari akhirat. Kenapa? Sebab kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sebab pada hari akhirat tak ada siapa yang klaim dia berkuasa. Tak ada siapa yang klaim dia berkuasa. Di hari akhirat tidak terzahir, tak ada siapa yang memiliki sesuatu. Malah kita kat dunia ni kita masih lagi datang bawa baju, kita pergi mana, ada orang bila dia hantar ke penjara, dia ada dompet, dia ada barang-barang dia kena simpan kat tepi, orang dihantar ke mana, ditangkap di mana dan sebagainya. Walaupun dia dalam keadaan begitu, dia masih memiliki. Hari akhirat langsung tidak memiliki apa-apa langsung. Tidak ada apa-apa yang memiliki, malah Allah SWT ciptakan kita, lahir kita dibangkitkan semua dalam keadaan tidak berpakaian. Tunjukkan apa? Baju pun kita tak miliki. Nak bercakap pun tak mampu. Ini makna Maliki Yaumiddin secara umum, sebelum kita baca apa yang Ustaz Idrus Abidin sebutkan insya-Allah dengan lebih detail. Okey, kita tengok apa yang Ustaz sebut. Saya cakap, qala muallif hafizahullah, selain Allah terpuji kerana dia sebagai pencipta seluruh alam, iaitu alhamdulillahirabbil alamin, Maha penyayang, alhamdulillah tentang makna ar-Rahman ar-Rahim. Allah juga terpuji kerana dia penguasa hari kiamat. Ini kaitan dengan alhamdu. Allah juga alhamdulillahi maliki yaumiddin. Allah terpuji dalam Rabbil Alamin, Allah mentadbir alam. Allah terpuji dalam melimpahkan kasih Ar-Rahman Ar-Rahimnya dengan sifat rahmatnya. Allah juga terpuji kerana memuji kerana Allah adalah penguasa hari kiamat. Okey, ini kita dah bincangkan tadi. Kasih sayang Allah yang begitu besar sehingga memberikan pilihan kepada manusia dan jin. Hak memilih ini disebut amanah dalam syariah. Allah berikan kita ikhtiar. Jadi kat dunia ni, kita tidak mencipta perbuatan kita. Ada orang yang mencuri. Dia mencuri dengan perbuatan yang Allah ciptakan untuk dia. Iaitu Allah berikan dia kemampuan, dia mampu angkat tangan, dia mampu angkat pistol, mampu angkat pedang, dia mampu menjerit, dia mampu merampas. Tenaga yang ada pada dia, Allah yang ciptakan untuk dia. Tapi Allah SWT berikan pilihan pada dia, nak buat atau tak buat. Dalam bab maksiat dia buat dengan pilihan dia, dengan juga ibadah yang dia buat, tenaga kuat, terjaga waktu malam, atau hidup di sebelah masjid. Allah berikan asbab-asbab. Adakah dia pergi ke masjid atau tidak, bangun malam atau tidak, solat ataupun tidak, dengan tenaga Allah berikan, itu pilihan dia. Jadi dalam bab ini, Allah SWT memberikan, antara rahmat Allah, Allah berikan hak memilih itu untuk jin dan manusia. Selain jin dan manusia, Allah SWT tidak berikan hak untuk memilih. Sebab apa? Hanya jin dan manusia yang Allah uji untuk diberikan balasan pada hari Maliki Yaumiddin. Syaitan di kalangan jin dan manusia. Iblis dah selesai kisah dia. Dia yang memilih untuk kufur pada Allah. Dia yang minta Allah tunggu di hari kiamat. Dia yang minta dia diturun atas muka bumi jadi musuh dengan Adam. Iblis dah selesai urusan cerita dia. Jadi yang akan dibalas dengan syurga ataupun neraka hanyalah makhluk yang Allah berikan pilihan, iaitu jin dan manusia. Hak memilih ini disebut amanah dalam syariah. Ini menurut setengah pandangan lah. Menurut setengah pandangan menggunakan dikatakan sebagai amanah. Ketika Allah arad dan amanah ta'ala samawat, Allah bentangkan
amanah kepada langit-langit. Inna aradna amanat as-samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah dah bentangkan amanah kepada langit dan bumi, kepada bukit bukau. Semua sekali tidak sanggup menerima amanah tersebut. Kemudian manusia sanggup untuk terima amanah tersebut kerana dia bersifat zalum dan jahul. Zalum dan jahul itu zalim dan jahil. Ini dibincangkan dalam ayat suratul Ahzab. Akhir suratul Ahzab. Betul akhir. Okey. Kalau saya salah tentang surah, saya cakap surah belakang-belakang lah. Jadi Allah SWT atau surah Ankabut. Surah Ahzab. InsyaAllah. Nak buka jadi kita boleh cek semula lepas ni ayat tu. Jadi berkaitan dengan amanah. Amanah ni Allah berikan kepada manusia. Itu manusia boleh memilih. Begitu juga jin. Memilih untuk buat apa yang Allah perintahkan ataupun ingkar. Ini antara sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kaitan antara Maliki Yaumiddin dengan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Dalam bahasa moden, dalam bahasa kontemporer, amanah berupa hak memilih tersebut dikenal dengan istilah kebebasan. Allah berikan kebebasan untuk memilih. Jangan tersalah makna. Golongan Mu'tazilah, dia kata, Mu'tazilah dan Qadariyah, dia kata manusia bukan memilih, manusia mencipta. Jadi Allah tak masuk campur. Jabariyah kata, manusia, perbuatan manusia Allah yang cipta dan manusia tiada pilihan. Ini biasa akidah Ahlussunnah dengan akidah Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah kata kita solat tak solat ni Allah yang dah tentukan dah. Kita ni hanya berlakon je. Sekali banyak ajaran-ajaran begini. Kita ni hanya berlakon je. Allah saja. Saya pernah jumpa dengan seorang yang macam ni, dia kata, baguslah Tuhan Allah, kita ni sama je, kita belajar, dia belajar ilmu tarikat. Tarikat ke makrifat, tak tahulah nak istilah-istilah inilah. Dan dia ni ada sikit masalah lah. Ada benda yang dibuat. Masa saya tangkap dia, jujurnya tangkap dia, keadaan dia taklah tangkap, tegur dia dengan dibuat benda yang tak senonoh di kampung, yang mengendak orang lah. Bila kena tu dia kata syukurlah. Dia ni pergi belajar, dia tak belajar. Dia belajar bukan dengan kaedah yang betul lah. Dia kata, baguslah kau, Allah ciptakan kau belajar agama melalui bahasa Arab, kau pergi masjid. Allah dah ciptakan aku macam ni. Allah ciptakan aku macam ni. Kita ni berlakon je. Jadi mereka ni ketika buat maksiat sekalipun, mereka menisbahkan kepada Allah. Allah yang dia kata Allah cipta dia ni hanya ikut. Ni Jabariyah. Golongan Qadariyah dan Mu'tazilah dia kata kita buat segala-galanya. Malah Allah tak cipta satu kejahatan pun. Ahlussunnah kata apa? Segala-galanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan segala-galanya. Cuma manusia ada hak untuk memilih. Nak pilih buat baik pun Allah beri, nak pilih buat jahat pun Allah beri. Kecuali kalau Allah nak larang. Kadang-kadang kita nak buat baik tak dapat. Nak pergi masjid tapi aksiden tengah jalan. Nak buat jahat kena tangkap dan sebagainya. Atau nak buat jahat ada orang, atau nak buat jahat tiba-tiba kena stroke di tengah jalan. Kalau Allah nak, kehendak Allah itu kehendak Allah. Tapi Allah berikan ikhtiar. Allah berikan ikhtiar kepada kita. Ikhtiar ini dinamakan sebagai kebebasan atau hak memilih. Kebebasan memilih petunjuk Allah atau memilih kekafiran. Dengan kebebasan inilah Allah menguji hamba-Nya dengan ibadah. Sebab ada kebebasan inilah barulah kita diuji dengan ibadah. Malaikat dan makhluk-makhluk yang lain, mereka tidak diuji untuk dibalas. Mereka tetap bersungguh-sungguh untuk beribadah pada Allah. Malaikat juga bersungguh-sungguh beribadah pada Allah. Tapi mereka tidak diuji. Sebab apa? Sebab mereka tidak ada ikhtiar. Allah tidak berikan pilihan pada mereka. Kalau tak ada ikhtiar, tak ada pilihan, maka tidak ada ujian. Dan ujian Allah berbentuk ibadah. Segala ujian Allah berakhir dengan ibadah. Yang kita ringkaskan, saya tak ingat kelas pertama kita mungkin sebut, bahawa Allah uji, kita boleh ringkaskan kepada 4 perkara yang Allah uji kita. Allah uji kita dengan 4
4 perkara yang mana 4 perkara ini boleh menghasilkan ibadah ataupun maksiat. Pertama, Allah uji kita dengan perintah-perintah. Apa yang Allah perintahkan. Dalam perintah Allah tersebut ada ujian. Apakah ujiannya? Allah jadikan jiwa kita ni, hati kita tak suka pada asalnya pada perintah Allah. Artinya pada fitrahnya, hawa nafsu ni suka pada benda yang suka relax. Tak nak solat, tak nak keluarkan zakat, tak nak pergi haji, tak nak buat benda yang susah. Buat apa susah, dia nak seronok. Jiwa begitu. Dan Allah uji lagi dengan ada syaitan yang yuwaswisu fi sudurin nas. Perintah. Yang kedua, Allah uji dengan larangan. Larangan Allah. Allah larang. Ujiannya kat mana? Nafsu kita suka pada benda yang larang. Benda yang dihalalkan, benda yang dibolehkan, kita tak suka. Dulu sebelum kahwin, masa sebelum halal, isteri, itulah perempuan paling cantik. Lepas kahwin, perempuan ni dah kurang cantik, yang lain yang cantik. So apa? Sebab nafsu. Nafsu. Dalam banyak-banyak air, dalam beratus-ratus atau boleh kata ribuan jenis air dan segala jus yang ada, kita manusia bila nak buat majlis, dia akan majlis ketika dia dapat kejayaan sebagainya, dia raikan dengan arak. Arak lah minuman yang paling mahal. Apa permintaan yang tinggi. Arak diguna. So apa? Sedangkan satu yang Allah haramkan. Allah uji dengan larangan. Ketika Allah uji dengan ilmu yang terhad. Kita ni ilmu kita sangat sikit. Cetek ilmu kita. Mata kita pandang berapa meter je ke depan. Mata orang lain berapa meter juga. Kumpul-kumpul sekali pengalaman orang lain sekalipun, tak ada siapa yang menjangkaui matanya sampai ke alam akhirat dan sebagainya. Pemerhatian mata kita terhad. Apa yang kita, pendengaran kita terhad. Kita punya rasa, segala diri kita terhad. Sedangkan Allah SWT wajibkan kita beriman dengan perkara yang memang kita tak pernah nampak, tak pernah dengar, tak pernah lihat, iaitu perkara-perkara ghaib, terutamanya berkaitan dengan Allah SWT. Hari akhirat, azab kubur. Ilmu kita, kalau kita bergantung kepada panca indera yang ada pada kita, kita tak percaya kepada, kita tak mampu untuk mengkaji segala perkara ghaib. Tapi dalam bab perkara ghaib, Allah perintahkan kita beriman. Allazina yu'minuna bil ghaib. Ini ujian Allah. Allah wajibkan kita beriman dengan segala yang Allah beritakan dalam akidah, tapi perkara itu perkara yang kita tak mampu kaji, tak mampu uji. Kita hanya mampu kaji alam. Dengan kaji alam dan segala bukti-bukti menunjukkan bahawa kita beriman bahawa apa yang Allah firmankan dalam bab-bab yang kita tak pernah nampak tadi, kita percaya. Walaupun kita tak pernah nampak hari akhirat, tak pernah nampak Allah Subhanahu Wa Taala, tapi melalui tanda-tanda yang Allah letakkan di atas muka bumi ini, kita mampu beriman. Jadi kita hanya mampu mengkaji alam. Dengan mengkaji alam, kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kaji kalamullah. Kalamullah dengan melalui kalamullah, maknanya kitab yang tercatat dalam kitab dan kitab yang bertebaran di atas muka bumi, iaitu alam. Dengan dua kajian tadi, kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, nak nampak Allah secara langsung, kita tak nampak di dunia. Kita nak nampak hari akhirat, memang kita tak nampak. Syurga, neraka, hanya bergantung pada iman. Ini ujian ketiga. Ilmu kita sangat terhad. Dan ujian yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dengan hukum qada dan qadar. Kadang-kadang masa kita nak buat baik, Allah timpakan dengan ujian. Ini qada qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Adil. Allah Maha Rahman. Jadi, ujian yang keempat iaitu berkaitan qada dan qadar. Qada dan qadar. Di empat ujian Allah ni, sama ada perintah, larangan, perintah ataupun larangan ataupun qada qadar ataupun ilmu yang terhad tadi, empat jenis ujian tadi, dia menghasilkan apa? Menghasilkan ibadah. Ketika kita buat juga apa yang Allah perintahkan, walaupun kita rasa penat dan letih, dapat jadi ibadat. Ketika kita tinggalkan larangan Allah, walaupun kita suka, jadi ibadat. Kalau kita gagal, jadi maksiat. Sama juga dalam bab ilmu. Ilmu kita yang terhad, tapi walaupun ilmu kita terhad, kita sedar. Kemudian kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman dengan Allah secara mutlak dengan apa yang Allah beritakan, artinya kita beriman, kita berjaya. Tapi kalau dengan ilmu yang terhad, kita tak nak percaya kepada apa yang Allah beritakan, disebabkan kita pasang mic kat sebelah mayat, kita tak bunyi. Kita pasang mic, kita pasang speaker kat rumah kita, tak bunyi apa-apa.
Wali'anzubillah, bukan kita lah, golongan saintis yang tak beriman. Ataupun dia nak tengok Allah secara langsung, tak nampak macam mana orang-orang kufar, mereka tidak beriman kerana ilmu, kerana kebodohan dia tak beriman, kerana ilmu, kerana kemampuan dia terhad, dia tak beriman kepada Allah, dia gagal. Tapi bagi yang beriman, dia berjaya. Dan ini, dan mungkin itu qada qadar. Qada qadar boleh menghasilkan, bila seorang redha dengan qada qadar, sabar, redha dan syukur dengan qada qadar, dia jadi ibadah dengan level 3 level yang kita dah bincangkan. Kemudian kalau dia gagal, artinya dia dia tidak redha, tidak sabar, tidak redha, apatah lagi syukur kepada Allah SWT di atas apa yang Allah timpakan pada dia, maka dia gagal. 4 perkara ini merupakan ujian Allah. Inilah yang menghasilkan ibadah, dan ini juga yang menghasilkan maksiat. Dengan kebebasan ini Allah menguji hamba-Nya dengan ibadah. Tanpa adanya kebebasan, ibadah tidak pernah terwujud. Sebab tu kalau kita taat pada Allah, buat taat kepada qada Allah atau terpaksa, apa yang Allah lakukan pada kita tidak mengandungi sebarang pahala ataupun dosa. Kecuali didepani dengan apa? Dengan perasaan redha, syukur ataupun sebaliknya. Pada dasarnya hakikat ibadah adalah ketundukan dengan penuh keterusan yang dilandasi oleh cinta yang mendalam. Ibadah ni asasnya adalah apa? Dasarnya adalah ibadah dengan penuh cinta kepada Allah dan perintahnya. Ketundukan secara tulus tanpa adanya kebebasan. Ni hakikat dari segi bahasa apa dia? Ibadah ni hamba, seperti hamba tunduk tanpa ada kebebasan, itu asalnya. Allah boleh paksa kita buat ibadat tanpa ada sebarang pilihan. Allah boleh azab siapa dia kehendaki. Allah boleh berikan pahala siapa kehendaki. Tapi Allah SWT untuk manusia dan jin, Allah tak buat begitu. Selain manusia dan jin, makhluk-makhluk yang lain, mereka ni tunduk kepada Allah dengan secara paksa. Kita ni tunduk pada Allah dengan 2 hukum. Dan hukum qada qadar, Allah paksa kita untuk taat. Hukum syarak, Allah berikan pilihan pada kita. Jadi yang berlaku pada diri kita dua hukum. Sebab tu kita selalu cakap, Allah perintah dunia dengan 2 hukum. Satu dengan hukum syarak, iaitu peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, hukum hakam dan peraturan Allah. Bab ini Allah hanya turunkan panduan, Allah turunkan perintah larangan, kita yang memilih. Namun dalam bab qada qadar, apa yang Allah tetapkan, kita tak dapat pilih. Kita hanya berusaha, Allah yang menetapkan. Itu bab qada dan qadar. Bab qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Ketentukan secara tulus tanpa adanya kebebasan. Sepertinya layaknya sistem tata surya yang bergerak sesuai dengan ketentuan Allah tanpa adanya hak memilih. Gerak seperti ini disebut sebagai gerak sistemik, iaitu harakah yang tidak boleh disebut sebagai ibadah. Dari segi ibadah dalam erti kata ibadah yang hamba yang ibadah yang menghasilkan pahala dan dosa. Sebab itulah selain daripada manusia, mereka tidak ada istilah dosa dan pahala. Mereka hanya tunduk dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, jika dipandang dari perspektif duniawi, segala aktiviti manusia mendapatkan peringatan melalui para rasul dan kitab suci Al-Quran. Manusia mempunyai kebebasan untuk memilih petunjuk Allah dan Rasulnya. Akan tetapi semua pilihan manusia akan mendapat perhitungan dan tanggungjawab terhadap pilihan tersebut. Allah berikan pilihan. Ini satu kelebihan manusia melebihi makhluk-makhluk yang lain. Ketika di dunia, dalam perspektif duniawi. Tapi di akhirat, lain pula jadinya. Sebab apa? Apa yang kita pilih kat dunia ni, Allah akan balas. Sama ada baik ataupun buruk. Sebab tu akan ada manusia yang nak jadi macam tanah. Nak jadi macam tanah. Qala ya laitani kuntu turaba. Betul ke ayat macam tu? Alangkah baiknya aku jadi seperti tanah. Alangkah baik sebab apa? Tak diuji. Lebih baik aku jadi makhluk yang dihina kat dunia. Kat dunia ni, kita nakkan kebebasan. Kita nak manusia dan makhluk yang paling sempurna. Kita lalu je, kita pijak atas tanah, kita korek tanah, kita ambil apa tanah kita tanam, kita buat apa sekalipun kat tanah suka hati kita. Manusia yang buat, tak ada makhluk lain yang nak bantah. Tanah tak ada lari daripada kita. Apa yang kita buat, kitalah yang bertanggungjawab buat. Anjing kita baling ke,
kita makan ayam, sembelih kambing, kita bebas. Dan kita rasa kita ada pilihan tersebut. Kat dunia, ya, dalam neraca duniawi. Tapi apa yang kita pilih akan dibalas di hari akhirat. Nanti di hari pembalasan, baru ada orang kafir baru sedar. Rupanya binatang lebih baik pada aku. Rupanya binatang-binatang, pokok-pokok dan tanah lebih baik pada hari ini. Sebab apa? Mereka buat apa sekarang? Mereka walaupun di dunia tidaklah dipandang mulia, tapi di akhirat tidak dibalas. Sebab tu dalam bab perspektif duniawi, segala aktiviti manusia dapat yang kita lakukan di dunia ini, Allah muliakan kita dengan kebebasan tersebut. Tapi kebebasan itu akan diperhitungkan. Okey, inilah erti Malik Yaumiddin. Manusia akan mendapat pahala jika pilihannya adalah petunjuk Allah dan Rasulnya. Namun jika pilihannya adalah kekafiran, maka ia mendapat dosa dan seksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'iyadzubillah. Kasih sayang Allah yang begitu luas, terutama kebebasan, terkadang membuat manusia, jin lupa dan terlena. Ini perkara yang paling kita ni lupa. Sebab apa? Sebab Allah beri nikmat yang banyak kepada kita, menyebabkan kita jadi lupa. Kat dunia ni Allah bagikan harta banyak sangat. Dulu masa tak dapat harta, kita minta dengan Allah. Kita tahu harta tu milik Allah. Tapi bila Allah bagi kita harta, kita lupa ayat wa atuhum min malillahi allazi atakum. Allah kata berikan kepada mereka, iaitu orang-orang yang berhak daripada harta Allah, min malillah, daripada harta Allah allazi atakum, yang Allah berikan pada kamu, Allah pinjamkan pada kamu. Bila kita ada harta banyak, kita lupa hakikatnya harta yang ada pada kita sekarang adalah apa? Harta Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ayat yang Allah kata wa atuhum min malillah, sampai berikan kepada mereka daripada harta Allah. Malillah, kita lupa. Kita rasa mali, ni harta aku, duit aku, akaun aku, sukatilah kau buat apa duit aku. Sehingga kalau orang nasihat pada kita dalam bab menggunakan duit pada jalan yang baik dan sebagainya, kita peduli apa ni duit aku. Kita lupa tentang hak Allah. Ketika Allah berikan kebebasan kita untuk sehat buat apa sekalipun, sukatilah aku nak buat apa. Orang nasihatkan pun kita lupa. Sebenarnya orang beri nasihat tadi mengingatkan kita terhadap hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kebebasan yang kita miliki, tenaga yang kita miliki, Allah yang bagi. Jadi kalau ada orang tegur, artinya dia ingatkan kita kepada hakikat sebenarnya Allah yang beri pada kita. Oleh kerana kita berada dalam nikmat Allah, kita lupa. Sedangkan harta yang ada pada kita, kita hanyalah jadi, Allah kata kita ni hanyalah golongan yang Allah kata mustakhlafina fi. Allah sebut dalam ayat kata wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Hendaklah kamu nafkahkan harta yang kamu yang bertukar tangan pada kamu. Harta yang kita ada sekarang ni hanya bertukar tangan je. Tanah yang sekarang ni, tanah yang ada sekarang adalah tanah nenek moyang dulu. Mereka pewarisi daripada sebelumnya. Bukan tanah kita. Dan penghujungnya tanah dan rumah yang kita miliki, kereta dan sebagainya, apa sahaja kita miliki akan berpindah tangan. Kita yang jalan. Benda tu masih kekal kat dunia lagi. Jadi harta yang kat dunia ni, kita hanyalah berpindah tangan. Berapa ramai rumah yang orang beli akhirnya kena lelong. Orang lain pula tahu rumah lalu depan rumah. Jadi dulu ni rumah kita ni. Sebab apa? Bab harta ni milik Allah pada asalnya. Kita hanya Allah berikan, Allah pinjamkan kita, dia hanya berpindah tangan. Hakikatnya kita lupa bila Allah berikan nikmat terlalu banyak. Bila Allah bagi sihat banyak, kita lupa bab kesihatan dalam bab apa? Beribadah pada Allah. Bila Allah berikan harta banyak, kita lupa dapat beribadah dengan harta kita. Allah bagi umur panjang, kadang kita lupa untuk memanfaatkan umur kita untuk beribadah pada Allah. Meninggal nanti baru kita tahu, minta Allah lambatkan, laula akhartani ila ajalin qarib. Lambatkan sikit je. Fa'asaddaq, aku nak sedekah, aku minas salihin, aku nak jadi orang salih. Sebab ketika itu terzahirlah makna Malik Yaumiddin, hari pembalasan. Allah mula membalas. Sebagai ulama kata Malik Yaumiddin, hari akhirat. Sebahagian kata selepas kematian tu sampai hari akhirat tu semua dinamakan sebagai Malik Yaumiddin. Namun yang di ayat Quran berkaitan dengan ayat ini jelaslah Malik Yaumiddin berkaitan hari kebangkitan, hari Allah, ketika hari pembalasan dengan erti ad-din. Okey, terbalik semula apa yang Ustaz sebut, kita baca lagi. Kasih sayang Allah yang begitu luas, terutamanya kebebasan, terkadang membuat manusia dan jin lupa dan terlena. Mereka lupa dan terlena bahawa kebebasan tersebut
harus diiringi tanggungjawab yang tinggi. Allah memang bagi bala, Allah Subhanahu Wa Taala memang bagi kebebasan, tapi itu merupakan tanggungjawab yang akan dipersoalkan. Tanggungjawab berupa amanah kekhalifahan yang meniscayakan dirinya sebagai penerus dan pengemban ajaran ketuhanan kerana untuk maksud itulah ia berada dalam wujud ini. Oleh kerana itu Allah mengingatkan manusia akan keberadaan hari kiamat. Jadi benda yang balancekan kita daripada jadi jahat kat dunia ni adalah hari kiamat. Kita tak nak bagi duit kat orang, tak nak bantu orang. Yang menggerakkan kita supaya ingat untuk bantu orang adalah ingat kita pada hari kiamat. Kita tak nak sembahyang. Yang menyebabkan kita bangun untuk solat dan sembahyang tadi adalah ingat kita pada hari kiamat. Apa sahaja yang kita tak nak buat dekat dunia ni, bila kita ingat hari akhirat, dia akan jadikan kita lebih ingat kepadanya. Okey. Ustaz sebut lagi. Penyebutan secara khusus kalimah penguasa hari kiamat, iaitu kenapa hari kiamat ataupun hari pembalasan yang disebutkan. Setelah menyebut bahawa Allah sebagai penguasa seluruh alam, kerana pada hari kiamat tidak ada yang dapat memberi pertolongan kepada yang lain. Hari kiamat tak ada. Tak ada siapa yang berani bersuara. Seorang bapa kat dunia ni nampak Nabi Nuh AS nampak anak dia tenggelamkan, Nabi Nuh bercakap, itu anakku ya Allah. Kita kat dunia ni nampak apa sekalipun dilakukan pada anak kita, kita boleh dakwa, kita boleh bersuara. Hari kiamat tak ada siapa yang bersuara. Nak tolong siapa pun tak berani. Syafaat hanya berlaku dengan izin Allah. Man dhallazi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Siapa yang boleh memberi syafaat, yang bersuara untuk kebaikan orang lain kecuali dengan izin Allah. Nabi orang pertama yang Allah berikan boleh memberikan syafaat. Di hari akhirat tidak ada siapa yang boleh hulurkan sebarang bantuan. Manakala tak adalah kita cerita hari kiamat nanti kat padang mahsyar kita tolong menolong kita tolong menolong. Nanti kalau saya jatuh tarik saya, tak ada istilah tolong menolong. Hari kiamat kita nak tolong pun kita tidak memiliki, tidak ada siapa yang boleh tolong siapa di hari akhirat. Tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kepada orang lain. Sebab tu Allah nak cerita bahawa kuasa sepenuhnya kuasa Allah. Betul kata Maliki Yaumiddin. Yang kedua, tidak satu pun yang boleh diminta pertolongannya selain Allah. Tolong pun tak boleh. Nak minta orang sebelah tolong pun tak boleh. Nak tolong pun tak dapat. Nak minta pertolongan pun tak dapat. Kecuali direct minta dengan Allah. Hari akhirat. Sebab apa? Orang tahu dia pun tak mampu. Dia pun tak ada baju. Dia pun susah. Dia pun tak ada siapa pun yang berani bersuara. Malah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul tatkala umat ni pergi jumpa Nabi Adam minta supaya dipercepatkan hisap, bukan minta lepas, minta selamat, minta dipercepatkan hisap. Adam pun teringat dosa dia. Tak berani nak bersuara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pindah kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh tak berani. Pindah kepada Ibrahim, pindah kepada Musa, pindah kepada Isa, sampai pada Nabi Muhammad. Inilah kedudukan yang mulia. Nabi SAW, ana laha. Aku akan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Nabi diberikan ketika itu orang yang pertama yang dibenarkan untuk bersuara meminta kepada Allah. Lalu Nabi sujud di depan arash. Nabi sujud dengan kadar yang lama. Nabi puji Allah dengan pujian-pujian yang sehingga Nabi kata dibukakan padaku tentang ilmu berkaitan dengan kebesaran Allah dan nama-nama Allah. Aku puji Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat yang ketika itu Allah bukakan dengan seluruh luasnya. Nabi sujud puji Allah lama-lama, baru sehingga Allah kata angkat kepala wahai Muhammad, berilah syafaat, kamu akan dibenarkan untuk memberi syafaat. Jadi yang nak bercakap, nak bersuara selepas 50,000 tahun berada di alam mahsyar, tak ada siapa bersuara. Masing-masing sibuk dengan selamatkan diri sendiri. Tak ada siapa bersuara, Allah tak ada siapa nak bantu orang sebelah. Sebab itulah pada hari tersebut Allah kata Malik, yang memiliki hari itu adalah Allah. Malik, yang berkuasa pada itu Allah. Sebab tidak ada siapa yang berkuasa. Sebab itulah Malik Yaumiddin ini difokuskan dalam bab apa? Dalam bab hari pembalasan, nak ingatkan manusia tentang amal kebaikan atau keburukan dilakukan. Allah ingatkan pada hari akhirat. Allah tak ingatkan kat dunia. Dunia ni apa?
Dunia ni memang Allah berkuasa, tapi secara manusia secara zahir sering terlupa. Dia tak ingat. Dia terlupa bahawa kat dunia ni dia ada Tuhan yang berikan dia. Sebab itulah Fir'aun tatkala Allah berikan pada dia kuasa, dia lupa. Dia lupa. Allah berikan kuasa. Bila berikan kuasa, tak ada siapa mengatasi dia. Dia pun sihat, segar bugar, dia tak sakit. Allah berikan nikmat. Dia pun wanada Fir'aun fi qaumihi. Dia bangun kat tengah kaum dia. Dia beritahu pada kaum dia, qal, berkata, ya qaum, wahai kaumku, alaysa li mulku Misr wa hadhil anhar tajri min tahti afala tubsirun. Bukankah aku ni yang memiliki negeri Mesir? Semua sungai-sungai mengalir di bawah tapak kaki ini. Adakah kamu tak nampak? Dia mengaku sebagai ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling tinggi. Bila Allah beri nikmat kat dunia ni, ada yang declare. Masih lagi mampu, ada yang declare. Namrud mengaku bahawa dia hidupkan orang mati. Dibawakan 2 orang banduan, satu dibunuh, satu diselamatkan. Ana uhyi wa umit. Aku matikan dan aku hidupkan. Dia boleh declare. Sebab tu kat dunia ni, kenapa Allah tak sebutkan raja dunia akhirat, Allah hanya sebut akhirat? Sebab kat dunia ni Allah masih lagi berikan kuasa pada setengah orang. Allah masih lagi berikan tiap-tiap orang ada yang dimiliki. Sedikit sebanyak kita nombor 2, tapi semua orang memiliki. Betul kata qulillahumma malikal mulk. Allah yang memiliki segala-galanya, segala kekuasaan. Tu'til mulka man tasha. Allah bagi kuasa pada siapa yang Allah nak. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah cabut kuasa pada siapa yang Allah nak. Wa tu'izzu man tasha. Allah muliakan siapa Allah nak. Wa tudhillu man tasha. Dan Allah Subhanahu wa taala boleh berikan, Allah boleh menghina siapa Allah jadikan seorang tu hina dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Biyadikal khair. Segala kebaikan di tanganmu ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Kamu sangat berkuasa di atas segala sesuatu. Kat dunia masih nampak kuasa-kuasa manusia. Sebab kuasa ni Allah berikan apa? Sebab kat dunia kuasa Allah berikan bukan suatu kurniaan. Bukan suatu kurniaan. Dalam bab zahir ia satu kurniaan. Tapi hakikatnya kuasa adalah ujian. Kita balik pada ayat tadi. Segala yang kita miliki, segala kuasa, segala harta, zahirnya sebagai satu kurniaan. Hakikatnya itu bukan satu kemuliaan. Betul ada orang bila nampak dia bisnes dia maju, kawan tak maju langkau. Dia nampak Allah sayang pada aku, tengok Allah kayakan aku. Kayanya kita, berkuasanya kita bukan tanda Allah sayang. Suatu keberkatan setengah pada orang, dia cerita bab berkat apa, dia kata, tengok dia tu berkat dia punya harta, tengok tu rumah dia besar, apa besar, belajar berkat. Kalau ni belajar tinggi dia, belajar begitu, tapi macam itulah dia miskin. Dia ukur keberkatan pada kemiskinan atau kekayaan. Kemiskinan, kekayaan, kekuasaan dan juga apa sahaja itu bukan kurniaan sebenar. Itu adalah ujian. Nikmat Allah beri berserta dengan ujian. Hakikat ini perlu diketahui. Allah Subhanahu, sebab itulah kalau berjaya, orang yang Allah berikan harta yang banyak dan juga Allah berikan kuasa yang besar, kalau berjaya dia jadi orang yang terbaik. Sebab itu antara 7 golongan, 7 yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah berikan payung di hari mahsyar. Allah berikan dia berteduh di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Golongan pertama sekali al-imamun adil. Imam yang adil. Kalau dia berjaya. Kalau dia berjaya. Kalau dia tak berjaya, dia akan bersama Fir'aun dan Namrud. Yang menteri-menteri bersama dengan Haman. Yang kaya bersama dengan Qarun. Kalau tak berjaya. Tapi kalau berjaya, jadi orang terbaik. Sebab tu di dunia ini, bab nikmat itu bukan bab berkat tak berkat. Ramai orang cerita berkat tak berkat dalam bab apa? Dalam bab harta. Kita nampak harta banyak berkat, harta dia berkat. Berkat ialah pada kadar mana kita gunakan harta tersebut untuk taat pada Allah. Ini keberkatan sebenar. Perkara perlu cara fikir, perlu cara faham terhadap hakikat dunia perlu difahamkan. Sehingga tidak ada orang yang dihina kerana dia tidak memiliki harta. Manusia ni lebih agungkan orang kaya yang naik kereta besar, lalu tepi masjid, langgar air kelopak daripada kena pada orang berjalan, daripada yang berjalan kaki ke masjid dalam miskin. Hakikatnya, barakah ialah orang yang melakukan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua keadaan.
Jadi keberkatan bukan pada harta. Tapi zahir, untuk makna zahir je. Untuk zahir artinya nampak kebaikan dapat, nikmat dapat, itu zahir. Tapi hakikatnya, segala yang Allah berikan itu merupakan ibtila, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah suatu perkara itu diukur semata-mata kerana harta. Sebab tu Allah bantah orang yang bila dia merasakan bahawa bila Allah sempitkan harta dia, dia rasa Allah hinakan dia. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Mereka bila Allah sempitkan rezeki dia kata Allah hinakan aku. Bukan Allah hinakan. Sebab tu jangan takut, jangan sedih kalau bisnes kita bankrupt. Sebab apa? Sebab dunia sedih. Tapi hakikatnya tengok dulu. Adakah apa yang Allah tetapkan itu menyebabkan kita jauh dari Allah atau dekat pada Allah? Kalau perkara itu mendekatkan kita pada Allah, syukurlah di atas apa Allah tetapkan. Mungkin kalau kita kaya, kita sombong, kita belagak. Bersyukurlah kita tak dilantik dengan sebarang jawatan. Syukur. Sebab apa? Sebab kalau kita tak dilantik, kita masih beribadah pada Allah. Tapi bersedihlah kalau orang tak lantik kita dengan satu jawatan, kemudian kita dengki dengan orang atas. Dengki dengan kawan yang dilantik. Atau melakukan sabotaj. Kalau ini, kita kena insaf. Sebab tu, nikmat Allah yang sebenar dengan limpah Ar-Rahim ialah kita mampu mengetahui hakikat ini. Iaitu nikmat sebenar adalah pada kadar mana kita diberikan limpahan sifat Ar-Rahim. Iaitu Allah berikan nikmat yang khusus untuk beriman, untuk faham bahawa rezeki yang sebenar bila Allah berikan kita mampu sujud dan rukuk dan beribadah pada Allah. Sifat Ar-Rahman Allah berikan segala-galanya. Bab harta, bab mana sekalipun. Kalau Allah berikan, tapi Allah SWT dengan maha adilnya, Allah berikan kedua-duanya kepada orang beriman. Dengan sifat Rahman dan sifat Rahimnya. Tinggal kita berusaha. Bab dunia, kita nombor 2. Tapi keberkatan sebenar adalah pada kadar sejauh mana kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini yang disebutkan oleh Ustaz tadi. Penyebutan okey. Jadi kenapa Allah sebut Maliki Yaumiddin, hari raja di hari pembalasan dan hari kiamat, tak disebutkan kat dunia. Ustaz sebut pertama sekali sebab tidak ada yang dapat bagi pertolongan pada hari akhirat. Kat dunia masih ada orang boleh bantu. Yang kedua, tidak ada tempat untuk kita meminta pertolongan. Tidak ada tempat untuk kita meminta pertolongan. Ini nukilan daripada Ibn Katsir. Okay. Tak ada siapa yang boleh beri tempat untuk kita meminta pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat syafaat juga dengan izin Allah. Sebab tu kalau nak minta syafaat dengan Nabi, pergi minta kat kubur Nabi ke minta dengan Allah? Orang zaman sekarang satu benda yang silap. Dia faham dapat syafaat Nabi, dia pergi minta kepada Nabi, ya Rasulullah, berikan syafaat padaku ya Rasulullah. Tidak. Sahabat berdoa kepada Allah, Allahumma syafi'ni fi. Ya Allah, Tuhan berikanlah syafaat. Berilah. Dia berikan izin pada dia untuk beri syafaat pada aku. Sebab tu dalam Jibril turunkan wahyu. Mikail turunkan hujan. Kita nak minta hujan, minta dengan Allah ke minta dengan Israfil? Minta dengan Allah. Sekarang ni ada tok guru lah, ustaz-ustaz lah ajar, minta panggil nama wali di fulan dan fulan. Bila kita tegur perkara ni, mereka kata tak muliakan wali, tak muliakan Nabi, tak muliakan Rasul. Hakikatnya kita nak ajarkan satu tauhid sebenar. Tauhid sebenar dalam bab meminta, bab iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya meminta, hanya beribadah, hanya menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bererti kita tak muliakan wali-wali. Mereka Allah muliakan. Tapi segala sesuatu kembali pada Allah, dan Allah mensyariatkan bahawa doa dan seruan doa kita, istighasah kita, khudu' kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bab kat dunia mereka masa hidup, memanglah Allah benarkan minta tolong orang, tolong angkat barang dan sebagainya. Bab-bab yang mereka mampu, Allah benarkan. Dia boleh tu berkaitan dengan asbab. Tapi boleh buat sesuatu yang bukan daripada asbab, ia perkara yang terlarang. Okey. Alasan lainnya adalah bahawa ketika di dunia, alasan lainnya adalah bahawa ketika di dunia, kekuasaan Allah
bisa saja diakui oleh makhluk layaknya Fir'aun yang mengakui sebagai Tuhan yang paling hebat. Ini yang saya sebut tadi. Itu yang ketiga, sebab ketiga disebutkan. Kenapa hari kiamat? Pertama, sebab tak ada siapa yang berikan pertolongan kecuali Allah yang izinkan. Yang kedua, tidak tempat untuk kita minta tolong kecuali kepada Allah atau dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izinkan. Kembali kepada Allah. Ketiga, kat dunia ada orang lagi mengaku berkuasa, ada orang lagi mengaku memiliki sesuatu, walaupun hakikatnya Allah yang beri pada dia, walaupun kuasa hakikatnya Allah yang tu'til mulka man tasya, Allah yang beri, dilupakan Allah. Ada orang declare lagi. Tapi hari akhirat tak ada siapa yang berani declare. Nak mengaku pun tak berani. Kat dunia masih ada orang mengaku berkuasa, walaupun hakikatnya Allah beri. Kat akhirat tidak ada orang yang berani mengaku. Seperti Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan yang paling hebat, ana rabbukumul a'la. Demikian juga Haman yang mengaku berkuasa. Akan tetapi di akhirat nanti tidak ada yang berani menyatakan berkuasa. Dan tidak ada yang berani declare. Sebab tu Allah zahirkan di hari akhirat. Sebab tu dah ayat ini, ayat surah Maliki Yawmiddin perlu ditafsirkan dengan Al-Quranul Karim. Siapa saja buka kitab tafsir Al-Quran Bil Quran, macam kitab Fathul Qadir oleh Syekh Imam Syukani, ataupun kitab Adwa' al-Bayan oleh Syangqiti, Imam Syangqiti, atau kitab Ibnu Katsir, ataupun kitab yang lain yang tafsir Quran, mereka pasti bila sampai ayat Maliki Yaumiddin, mereka akan cari ayat Quran yang menafsirkan makna Maliki Yaumiddin. Jadi mereka akan tafsirkan dengan ayat wa ma adraka ma yaumiddin, tahu tak kamu apakah dia Yaumuddin? Thumma ma adraka ma yaumuddin, tahu tak kalian apa? Kemudian tahu tak kalian apakah ertinya hari agama, hari pembalasan? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari itu tak ada siapa pun memiliki sesuatu. Ma tamliku nafsun, tak ada jiwa pun memiliki sesuatu. Sikit pun dia tidak memiliki sesuatu. Wal amru yauma idzin lillah. Hari itu semuanya kembali pada Allah. Ini makna hakikat Maliki Yaumiddin. Allah terangkan dalam surah Al-Infitar ni, Allah tanya siapakah atau tak kalian erti hari Yaumiddin? Maknanya apa Yaumiddin? Hari balas. Hari itu Allah sahaja membalas. Allah sahaja yang berkuasa, Allah sahaja yang memiliki, dan tidak ada siapa yang memiliki sesuatu. Sebab tu pada muka surat 45, pada hari itu kebebasan semua makhluk dicabut. Kebebasan makhluk semua dicabut. Mereka yang menggunakan kebebasannya dalam rangka patuh pada aturan Allah akan mendapat kebebasan yang lebih besar. Sementara pada pengikut hawa nafsu akan terbelenggu oleh sikapnya sendiri. Mengenai kemutlakan kuasa Allah pada hari kiamat dan keterpasungan makhluk, Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Okey, ni berkaitan dengan apa? Erti Yaumuddin. Jadi pada hari ini Allah kata yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Tak ada orang yang bawa satu pakaian pun. Baju pun kita tak ada. Tak ada orang bawa satu gelaran sekalipun. Hari ini kita ada nama, ada yang dipanggil ustaz, ada yang dipanggil prof, ada yang dipanggil datuk, ada yang dipanggil apa? Nama-nama depan tu, hari kiamat tak ada seorang pun yang bawa nama. Hatta Nabi SAW dipanggil dengan Ya Muhammad. Kat dunia ni, ayat Quran Allah panggil dengan Ya Ayuhan Nabi, Ya Ayuhan Rasul, Ya Ayuhan Rasul. Hadis-hadis berkaitan dengan Rasulullah di hari akhirat, Allah panggil Ya Muhammad. Sebab apa? Ketika hari kiamat, Allah SWT cabut segala gelaran. Allah cabut. Allah panggil tiap-tiap orang hanya dengan namanya dan dia tidak memiliki sesuatu. Tiada keistimewaan, tiada gelaran, tiada harta. Malah tak ada kuasa nak bercakap. Allah tutup mulut dia. Dan Allah hanya tanya kepada anggota-anggota dia. Anggota mana yang Allah tanya. Okay. Itu dalam sebuah hadis Rasulullah menggambarkan kekuasaan Allah pada saat itu. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abdullah bin Umar,
sepatutnya radhiyallahu anhuma. Kat situ ada sedikit kita akan perlu dibetulkan. Sebab Abdullah sahabat, Umar juga sahabat. Yang kita baca an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatwillahu azza wa jal as-samawati yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan lipat atau gulung langit-langit dan Allah akan gulung langit-langit pada hari kiamat. Semua langit-langit tergulung. Thumma ya'khudhuhunna biyadihi al-yumna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggenggamnya dengan tangan kanannya. Thumma yaqul, kemudian Allah berkata, Anal maliku, aku adalah raja. Ainal jabbarun. Ainal jabbarun. Di manakah di manakah yang berkuasa al-jabbar? Ainal mutakabbirun. Mana orang-orang yang sombong? Al-jabbarun ni orang raja yang memerintah dengan zalim. Ainal mutakabbirun. Siapakah mana orang-orang yang sombong mutakabbir? Jabbarun berkaitan dengan kuasa. Mutakabbirun berkaitan dengan orang tak ada kuasa pun dia sombong belagak. Sebab tu Allah sebutkan dua. Raja ada sifat jabbar, sifat jabbarun yang mengaku sebagai dia berkuasa. Ada. Yang kedua, sifat mutakabbur ada kepada raja. Tapi orang biasa ni kadang-kadang tak ada apa-apa tapi sombong lagi. Ya Allah kata ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Mana penguasa-penguasa, mana raja-raja? Siapakah, mana dia orang-orang yang sombong dan belagak mutakabbirun? Kemudian Nabi kata, thumma yatwil aradin biyadihi al-ukhra. Kemudian Allah genggam bumi di tangan yang lain. Thumma yaqul, kemudian Allah berkata, anal maliku, aku adalah raja. Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Segala yang di langit dan di bumi digenggam di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih. Makna ni apa yang berlaku sekarang betul ataupun kiasan? Hakikat ke kias ayat ni, hadis ni? Hakikat. Ada orang bila baca hadis ni kata, mana boleh kata Allah genggam dia ni, samakan Allah makhluk. Jangan samakan. Allah dah beritahu begitu, faham saja. Cukup faham seperti Allah Maha berkuasa. Kalau kita cerita tentang kuasa Allah, tak ada masa kita nak fikir ni, gambarkan seperti makhluk sebagainya. Allah Maha berkuasa. Allah kata langit-langit Allah genggam di tangan kanannya dan bumi Allah genggamkan di tangan kirinya, dan Allah SWT tanya, siapakah al-jabbarun, siapakah al-mutakabbirun? Pada hari itu Allah menegaskan kekuasaannya. Allah memberikan nikmat kepada hamba-Nya yang tunduk dan penuh patuh, tunduk dan patuh kepadanya, dan mengazab orang yang menuruti hawa nafsunya. Hari itulah keputusan tentang kebenaran dan kesalahan betul-betul ditegakkan. Allah berfirman, kat sini Ustaz sebut surah An-Nur, yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haq wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. Pada hari tersebut Allah akan membalas segala-galanya dengan kebenaran, dan Allah tahu, Allah SWT mengetahui dan mereka mengetahui bahawa Allah SWT adalah Al-Haqqul Mubin. Tapi terjemahan kat situ, cuba tengok terjemahan. Kata pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mana silap. Boleh ayat Quran dengan terjemahan tu tak kena. Terjemahan tu kat sini cetakan salah, mungkin nanti kita ingatkan kepada penulis. Terjemahan yang dibawa adalah ayat surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi dua-dua ayat ni boleh guna pakai. Yang saya faham berkemungkinan pada peringkat awalnya ada 2-3 ayat yang dimasukkan, kemudian penulis terpaksa delete sebagian ayat, tapi nak matchingkan terjemahan tu dia dah lari. Jadi ayat ini makna surah An-Nur yang dibawa tadi adalah bukan makna yang diterjemahkan. Yang diterjemahkan adalah ayat al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kuncikan mulut-mulut mereka, yang bercakap pada kami adalah tangan-tangan mereka, dan yang bersaksi, yang akan bersaksi adalah kaki.
Kenapa tangan bercakap? Tangan yang buat. Kenapa kaki jadi saksi? Sebab dia yang bawa. Di atas apa yang mereka usahakan. Okey. Okey, nuansa keindahan sistematika ayat. Ini kita dah bincangkan sebenarnya. Kita baca sekali rimpas lah sampai pada muka surat 7 insya-Allah. Seperti ditegaskan sebelumnya bahawa Al-Fatihah pada ayat pertama mengandung ajaran tauhid. Sehingga Al-Fatihah tampak fokus pada keesaan Allah dan haknya untuk disembah. Pada Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadah yang dimaksud adalah ketundukan dan sikap menghinakan diri, iaitu ibadah. Makna seperti ini berdasarkan pada makna kebahasaan. Dari segi bahasa, ibadah adalah jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk pada Allah. Adapun dalam pengertian istilah, penggunaan istilah dalam syarak, ibadah diartikan dengan sebuah nama itu istilah. Ibadah merupakan sebuah istilah yang merangkum semua yang dicintai Allah dan diredainya, baik berupa perkataan, perbuatan lahir ataupun batin. Dari segi istilah, semua perkara yang Allah sayang, yang Allah suka, sama ada perbuatan kita ataupun perkataan kita ataupun apa dalam hati kita, itu adalah ibadah. Ibadah. Dan maksiat apa dia? Semua yang Allah benci, itu adalah maksiat. Jadi di sini diberikan makna ibadah yang lebih luas, lebih umum, termasuk ibadah khusus dan ibadah umum. Spektrum makna ibadah yang begitu luas menunjukkan bahawa semua sektor kehidupan dalam pandangan Islam merupakan lahan ibadah, ini cabang ibadah. Manusia diharapkan dapat mengamalkan ibadah-ibadah tersebut, dengan demikian kecintaan dan keredaan Allah dapat diraih dengan baik. Dengan diperingatkan ibadah ada dua jenis, satu ibadah umum, yang kedua ibadah khusus. Nak taat kepada Allah kena tengok pada dua tadi. Ibadah khusus perlu kepada dalil. Ibadah umum tidak perlu kepada dalil, tapi perlu kepada niat yang baik. Ibadah umum pada dia kerja kita secara keseluruhannya, perbuatan kita, makan minum kita. Ini bukan benda ibadat, ini benda yang harus. Tapi bila dilakukan untuk dengan konteks kita niat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau buat sesuatu dengan taat hukum halal dan haram Allah yang Allah tetapkan, kita berniaga tapi tak menipu orang kerana Allah dan sebagainya, itu jadi ibadah. Jadi ibadah. Tapi ibadah khusus adalah tata cara ataupun satu syariat yang Allah SWT turunkan dan Allah ajarkan untuk kita berta'abud dengannya. Jadi kalau ibadah umum, kita bekerja sebagainya, bekerja, naik kereta, semua ni untuk kemaslahatan diri kita. Cuma kita niatkan untuk ibadah. Ibadah khusus tak? Mutlak untuk Allah. Allah suruh kita berdiri. Allah suruh kita rokok, sujud. Ini semua memang kita buat sesuatu ikut Nabi 100%. Ini nama ibadah khusus. Ramai orang keliru benda ni. Sampai bab zikir, kita kata zikir ni mana dalilnya? Nabi ajar atau tidak? Dia kata tak apa Ustaz, makna dia baik. Zikir bukan tengok pada makna baik tak baik. Zikir tengok pada Nabi ajar ke tak ajar. Sebab dia ibadah khusus. Macam Quran. Kita dah ubah. Walaupun makna Quran tu boleh kita letakkan makna, contoh tadi kita letakkan makna dengan cara ni, tapi kita tak ubah. Sebab apa? Quran itu adalah zikir. Ianya ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi zikir umum, kita pandang pada alam, kita zikir, atau kita puji Allah secara umum, kita berceramah, kita bercakap, kita tazkirah, kita nasihat. Ini semua zikir umum. Zikir umum tak ada masalah, sama macam ibadah umum. Tapi zikir khusus yang kita baca dalam solat, yang kita baca dalam azan, yang kita baca ketika kita beribadah pada Allah, zikir pagi petang sebagainya, wajib dengan sesuatu yang Allah syariatkan. Kalau benda ni kita tak jaga, habis agama kita runtuh. Orang semua reka-reka dengan amalan. Betul wujudnya orang yang mengaku zikir pada Allah tapi dia menari. Atas alasan apa? Menari ni bukan benda yang haram. Dia gabungkan antara makna, tidak bezakan antara makna zikir umum dan zikir khusus. Betul, untuk bab zikir dan bab ibadah, bukan kita tanyakan benda tu baik tak baik. Kita tanyakan Nabi ajarkan ataupun tidak. Bab ibadah yang khusus. Kalau bab ibadah umum je, benda baik ke tak baik. Maknanya, benda umum bukan benda ibadat asalnya. Kita buat sesuatu kerana adat, buat sesuatu kerana benda lain. Tapi bab ibadah khusus, yang mana kita buat sesuatu hanya kerana Allah, ianya perlu pada petunjuk daripada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Okey, sebuah kita bawa tengok pada bawah. Sebuah amalan dapat diterima jika telah memenuhi dua syarat yang diformulasikan oleh para ulama. Ulama mudahkan dengan syarat pertama ikhlas, syarat internal, syarat dalaman, iaitu syarat dan kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Syarat yang kedua mengikuti tata cara yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah yang syarat eksternal, syarat luar. Jadi kita apa? Kita dalam luaran kita macam mana kita semayang, solat kita syarat mesti ikut Nabi. Berdiri kita, rokok kita, sujud kita, apa yang kita baca ikut Nabi. Ini syarat eksternal. Dalamannya kita buat sesuatu tadi hanya untuk Allah. Hanya mengharapkan wajah Allah. Dua syarat ini mesti sempurna baru nama ibadat. Kalau buat ikhlas untuk Allah, tapi secara caranya tak ikut Nabi, contohnya orang berzikir, ikhlas kerana Allah, tetapi melompat, menari dan buat benda cara yang tak diajarkan, saya memang tentang keras benda ni. Walaupun orang marah pun marahlah kat YouTube. Benda ni benda yang batil. Dinisbahkan pada agama. Zikir-zikir yang begini, yang Nabi tak ajar, cara yang Nabi tak ajar, kemudian dikatakan ibadah hanya atas alasan makna zikir tu baik, tak kena. Kita ikut Nabi secara lafaznya, cara Nabi berzikir, semua kena ikut sebab dia ibadah khusus. Ini bukan cerita kita sedang duduk-duduk bersandar sambil berzikir. Kalau bersandar, kita bersandar ke baring sambil berzikir, buat macam mana sekali buatlah. Tapi kalau nak berzikir kena melompat, berzikir kena ikut cara tarik nafas dan sebagainya, cara begini dan begitu, itu bukan cara diajarkan oleh Rasulullah. Betul, kalau zikir kita duduk fokus, cara berzikir tu mesti khusus. Kecuali kita zikir dalam keadaan ikut dan kita. Kadang-kadang kita sambil baring kita baca istighfar, nak baca apa sekali pun bacalah. Kecuali tempat Allah larang, seperti dalam tandas dan sebagainya. Itu hanya dibenarkan zikir dalam hati. Itu kena ikut syariat. Jadi dua syarat. Pertama, syarat dalaman, ikhlas kerana Allah, inginkan wajah Allah. Syarat yang kedua adalah syarat luaran. Luaran itu apa yang kita kerjakan itu merupakan sesuatu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu solat Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Solat macam mana kamu nampak aku solat. Ketika kita buat haji, Nabi kata khudu anni manasikakum. Ambil khudu anni manasikakum. Ikut betul-betul. Ambil daripada aku apa yang aku ajarkan pada kamu. Sebab bab ibadah khusus ni kita perlu ikut pada Nabi SAW secara keseluruhannya. Bab dunia kita lebih tahu. Yang penting jangan buat benda Allah haramkan. Ikut hukum halal haram yang Allah tetapkan, ikut peraturan Allah. Buatlah sesuatu, ikutlah kita punya kebijaksanaan, tapi jangan sampai langgar hukum syarak. Jangan sampai langgar hukum halal haram. Tetap juga ibadah, tapi bukan ibadah khusus. Maka dia tidak perlu pada dalil. Ada orang bila tanya pada dalil, habis naik kereta, Ustaz naik kereta ada dalil? Naik kereta memanglah tak ada dalil. Ini bukan dalil dunia. Naik kereta dengan tujuan pergi kat kuliah, dapat pahala. Naik kereta pergi majlis ilmu, dapat pahala. Naik kereta untuk pergi bekerja dan dengan tujuan untuk benda halal, dapat pahala. Tapi bukan agama datang ajarkan kita buat kereta. Tak, agama. Tapi dalam bab solat, bab zikir, bab ibadah yang khusus, memang perlu kepada dalil. Saya tegaskan balik-balik benda ni sebab kadang-kadang orang tak faham dan orang marah bila ditegur tentang amal dia. Bila kita tegur dia kata apa? Janganlah tegur orang beramal, pergilah tegur orang kat disko. Orang kat masjid pula ditegur. Ada dua lah, yang situ pun perlu ditegur, yang buat maksiat, yang buat benda salah dalam berzikir sekalipun perlu ditegur. Perlu ditegur. Yang betul adalah sesuatu yang Allah tetapkan. Okey. Jadi daripada seterusnya, saya kata faktor lahirnya keikhlasan ada 3. Saya kata ada dua, iaitu 2 syarat. Ikhlas dan ikut sunnah Nabi. Faktor untuk lahirnya ikhlas ada 3 ataupun kita kata rukun amal qalbi. Pertama, mahabbah. Boleh tengok, pertama mahabbah. Yang kedua, kenapa saya tak baca sebab kita dah syarahkan banyak benda ni. Mahabbah, cinta. Amal ibadat mesti cinta, buat kerana Allah. Kerana cinta, bukan terpaksa. Yang kedua, harap, raja, dan yang ketiga adalah khauf, takut kepada Allah SWT. 3 perkara ini kita dah bincangkan sebelum ini. Manakala ketiga pilar ibadah, rukun ibadah tersebut ditinjau dari segi sistematika Al-Fatihah, maka ditemukan perpaduan yang sangat teratur, iaitu alhamdulillahirabbil alamin melahirkan mahabbah,
Ar-Rahmanir Rahim melahirkan Raja, Malik Yaumiddin melahirkan Khauf. Inilah yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Dan kita buka pada soalan 954. Kita untuk iyyaka na'budu iyyaka nasta'in tadabbur kita gabungkan terus pada minggu depan insya-Allah. Jadi kita buka pada soalan terutamanya soalan berkaitan dengan Malik Yaumiddin. Kalau tak kita buka umum, soalan umum. Ustaz, nanti nak tanya. Silakan nanti. Silakan. Kalau silap tu kan ya, nanti dengar Maliki tu jumhur qiraah baca pendek. Betul ke Ustaz? Ya, qurra' Maksudnya jumhur qurra' dia baca baca Maliki. Maliki Yaumiddin dengan riwayat Ummu Salamah dan Anas. Ya. Maliki Yaumiddin. Maknanya lebih Raja. ramai, lebih banyak qiraah yang baca pendek. Okay, Ya saya. Tapi yang kesemuanya sabit daripada Nabi SAW. Qiraat ni, ramai orang kata qiraat ikut slang. Qiraat bukan ikut slang. Qiraat yang pelbagai qiraat tadi dengan pelbagai wajah tadi, Allah memang turunkan Quran begitu. Satu-satu ayat Quran, tiap-tiap Ramadan, Jibril datang bertadarus dengan Nabi SAW. Jadi ketika Arad, ketika Nabi bacakan, Jibril semak, tadarus dan sebagainya, ketika tadarus tadi, ada ketikanya dibaca dengan wajah yang lain. Jadi memang Quran itu diturunkan oleh Allah dengan bentuk begitu, bukan ikut slang mana-mana. Cuma apa yang Allah turunkan itu meraihkan sebahagian lahjah Arab. Meraihkan sebahagian lahjah Arab kerana memang bahasa Arab, Quran ini dalam bahasa Arab. Sebab ada orang sekarang dia buat apa? Baca Quran cara Jawa. Diingatkan lahjah Jawa diraihkan. Tak, Quran walaupun Quran tu meraihkan beberapa lahjah, artinya Quran tu diturunkan begitu. Tapi diturunkan, bukan benda yang direka-reka. Bukan kita buat cara bacaan, tak apalah kita orang Melayu baca macam ni lah, tak payahlah ain susah sangat. Kita baca Melayu, kita kalau lidah kita tak mampu sebut, cerita nombor 2. Tapi kita berusaha supaya baca seperti Rasulullah SAW baca. Sebab tu dah diwujudkan kaedah ilmu tajwid dan ilmu. Kenapa ilmu tajwid? Ilmu tajwid ni memang tak ada dalil cerita asal, tapi ilmu tajwid adalah ilmu mengkaji cara orang Arab berbicara. Makhraj huruf dekat mana, dan ilmu ni dah siap dari awal. Melalui apa? Sebab tu dalam Quran ni kita hafal semua sekali. Hafal apa, terima secara syafawi, secara daripada mulut ke mulut. Kemudian dari situlah mereka buat kajian. Apa yang macam mana mereka baca digabungkan dengan ilmu bahasa Arab. Kat mana keluar makharijul huruf dan sifat-sifat huruf. Mana kita belajar 3 benda lah. Pertama makharijul huruf, kat mana tempat keluar huruf. Yang kedua dari sifat huruf, sifat-sifat huruf yang 18 tu. Kemudian kita belajar tentang hukum-hukum tajwid, hukum nun mati, mim mati dan sebagainya. Ni semua untuk apa? Nak samakan bacaan kita dengan Rasulullah SAW. Cuba sedaya upaya. Tapi bukan bererti bila sebut qiraat ni ada banyak, bukan bererti kita boleh baca dengan cara kita. Allah. Terima kasih. Sama-sama. Ustaz. Silakan. Ustaz. Ya, silakan. Minggu lepas Ustaz kata kita baca apa ni, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita baca dalam semaya ke selepas bagi salam Ustaz? Nabi sebut dubur solat, mana di hujung solat. Dubur. Ulama khilaf dalam bab mengertikan makna dubur. Ada sebahagian mengatakan dubur ni ialah selepas solat. Mana selesai solat kita baca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebahagian yang terjemahkan hujung solat artinya sebelum bagi salam. Maknanya selepas baca at-tahiyat. Sebab tahiyat. Baca tahiyat sampai innaka hamidum majid, kita dah habis selawat. Ruang yang sebelum bagi salam tu adalah waktu itu berdoa. Antara doa yang perlu disunat kita baca adalah Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kalau kita jumpa buku yang terjemahkan dengan makna dalam solat, kita kata ini sebahagian ulama pandangan begitu, sebahagian kata selepas solat. Jadi kedua-duanya kita raikan. Dan saya galakkan baca dua-dua. Dua-dua tempat untuk berdoa. Waktu dalam solat, mana sebelum bagi salam kita baca,
masa lepas kita zikir antara wirid-wirid, kita baca antaranya kita baca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa, mana doa lepas solat lah. Dua-duanya boleh kita baca keadaan. Sebab kedua-duanya memberikan ya. Silakan. Selepas baik saja kita bagi salam tu kita baca Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Ya. Jadi kita baca sebelum tu. Tak, mana kena lepas solat mesti istighfar dulu. Sebab Nabi bila idza kana faragha min salatihi yaqul astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Nabi istighfar 3 kali. Kemudian dia baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lepas pada tu bacalah doa-doa Nabi ajarkan yang lain, termasuk Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Untuk istighfar dengan Allahumma antas salam ni memang Nabi dah susun macam tu. Ustaz, kalau kita baca ramai-ramai ni boleh tukar daripada ni kepada na. Allahumma a'inna ala zikrika wa husni wa husna ibadatik. Wa syukrika wa husni ibadatik. Okey. Dia wa husna. Kalau ramai, kalau kita baca ramai-ramai. Kalau erti dari segi bahasa, erti Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik sama. Cuma tukar ini kepada a'inna. Yang tu boleh kita masukkan dalam doa. Doa umumnya doa lepas solat ke, doa waktu bila-bila ke, kita nak berdoa untuk semua a'inna. Cuma selepas solat zikir dikuatkan bukan kerana kita mewakili atau berjemaah. Zikir selepas solat yang dikuatkan adalah untuk mengajarkan. Jadi sebab tu dah kita tak tukar astaghfirullah kepada nastaghfirullah. Tetap alif astaghfirullah. Sebab apa? Tujuan untuk kita kuatkan suara bukan bererti kita berjemaah. Solat jemaah kita selesai dah. Tujuan kuatkan suara seperti kata Imam Syafi'i dalam Al-Um adalah untuk mengajarkan. Betul, ada ulama yang lebih cenderung kepada lepas tengok kat belakang dah ramai yang hafal, bacalah perlahan, asal zikir ada perlahan. Tapi kalau dikuatkan bila dirasakan bahawa ada yang memerlukan kepada bimbingan. Kadang-kadang orang kat belakang ni tak tahu nak baca apa. Dia duduk lepas sembahyang dia blur-blur. Jadi imam perlu kuatkan suara untuk mengajarkan zikir kepada makmum di belakang. Tapi kalau yang ada dua-dua imam, tengok belakang semua imam, bila semua ni memang dah tahu zikir, perlahan pun okeylah. Sebab tak perlu bimbing pun. Dan bimbingannya kalau ada keperluan kanak-kanak atau orang awam di surau ke main hadis sebagainya, kita kuatkan suara dengan tujuan untuk membimbing dan mengajarkan zikir. Bukan sebab masih lagi kekal jawatan imam. Jawatan imam habis dah. Kan imam innamal ju'il imam liyutamma bih. Hanya dijadikan seorang imam untuk kalau ada orang ikut. Kalau tak ada tak wajib ikut, dia bukan imam dah. Walaupun nama tak imam lah. Imam macam Imam Zainal masih lagi kekal Imam Zainal. Kan? Kekal, nama tu kekal. Tapi jawatan untuk imam tu, hukum imam tak ada. Hukum imam terhenti ketika salam. Lepas pada tu, hanyalah untuk membimbing. Termasuk doa. Kadang-kadang kenapa doa dikuatkan? Kerana bimbing. Ramai orang tak hafal doa. Jadi bila imam baca doa, dia dengar selalu, dia hafal. Jadi doa. Jadi doa tu kita doa dengan minta sekali lah. Tapi asalnya tujuan itu adalah tujuan untuk membimbing, bukan kerana kita kata masih kekal hukum imam makmum. Imam makmum kalau kekal kita tak boleh dahului, kita tak boleh bangun, tak ada apa. Sebab hanya bimbingan. Sebab itulah kalimah astaghfirullah masih lagi alif, iaitu saya. Aku minta ampun daripada Allah. Astaghfirullah, aku beristighfar kepada Allah. Sebab itulah lafaz Allahumma inni juga kalau kita baca lepas main kita tetap kekal Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, sebab dia kembali kepada apa? Kembali kepada setiap orang membaca untuk dirinya. Ya. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama insya-Allah. Ya. Insya-Allah. Barakallahu. Ada soalan lain insya-Allah? Ada lagi soalan? Ya, saya tengok komen macam ada. Okey, tak ada, alhamdulillah. Okey. InsyaAllah kalau tak ada kita pukul 10. Kita sampai sini dulu insyaAllah. InsyaAllah. Ya. Prof, ada apa-apa soalan Prof? Tak ada soalan. Prof, kita tak minta soalan, kita minta pesanan. Tak ada soalan. Qiraat Al-Fatihah ni ada qiraat juga kan, yang waladdallin tu yang akhir. Ya, ada.
Ada beberapa wajah. Itu dalam ilmu Quran dibincangkan mana dhalin, ada baca wal-dhalun pun ada sebagainya, itu pun ada dalam. Ya, yang waladhdallun tu dia ada dalil yang sahih ke? Waladhdallun. Semua ni qiraat dari segi maknanya semua sahih. Tapi saya untuk dari segi ni saya perlu merujuk pada ulama qiraat. Sebab saya dapat qiraat ni, sebelum saya bercakap saya mesti rujuk pada kitab dulu. Kalau tak ada kitab memang hilanglah qiraat. Tak tahu wajah yang mana qiraat mutawatir, yang mana qiraat syaz lah. Saya tak pasti. Dhalun ni mutawatir atau syaz, perlu rujuk. Apa beza mutawatir dengan syaz? Kalau mutawatir boleh bawa dalam solat. Kita memang baca Quran macam tu. Tapi kalau qiraat syaz, kita rujuk ketika nak tafsirkan. Nak tafsirkan qiraat syaz, mana qiraat syaz artinya qiraat yang tak ramai orang baca, hanya sabit daripada sebahagian sahabat, tapi dia bukan mutawatir, bukan dibaca secara umum. Qiraat syaz berguna dalam bab tafsir, Tapi bab qiraat yang mutawatir memang dibaca dalam solat dan dibaca sebagai bacaan yang mutlak. Sebagai itu kan. Dia macam ni, ada sekali dekat Mahat Tahfiz di Kelantan lah. Ustaz ni bawa balik lah, dia belajar qiraat banyak lah. So dia baca waladhdallun. Makmum marah, dia kata ustaz ni sesat ni, dia kata. Saya kata ini salah satu qiraat daripada Al-Quran, kata kan. Cuma kita nak bagi tahu ada ke dalil, maknanya waladhdallun tu ada. Kalau qiraat tu qiraat yang mutawatir, tak perlu dalil lah. Ya. Kalau maksud mutawatir, dia tak perlu pada dalil. Maksudnya dia dah diketahui benda tu betul mutawatir. Di kalangan siapa? Di kalangan qurra lah. Kita ni mutawatir pun kita tak tahu. Mana kita jahilnya kita ni banyak lah kan. Ya, tapi orang kampung bahaya bila baca waladhdallun ni jadi. Biasanya kalau kita nak bawa qiraat yang lain, perlu kena maklumkan pada orang kampung lah. Kalau kamu maklumkan dulu, ada bacaan lain sikit, jangan terkejut. Memang macam ni, terangkan dulu. Dia jadi kontroversi. Sembahyang tarawih tu jadi kontroversi sekejap bacaan. Dia baca wadduha. Itu betul lah qiraat yang mutawatir. Kan wadduha. Jadi bila wadduha pun orang kampung inilah Ustaz. Saya pun dah dapat qiraat. Bila ahlinya baca, saya terima je. Sebab kita pun tak mahir. Tak mahir. Dan saya sampai sekarang satu-satunya ilmu yang saya akan angkat tangan adalah ilmu qiraat. Sebab belum lagi mendalami Quran. Kalau jumpa Maliki Yawmiddin bukan sebab saya mahir. Cuma saya tahu kalau Maliki Yawmiddin antaranya Warash baca macam tu. Maliki Yawmiddin, sebab itulah qiraat yang saya dapat sekali, yang saya belajar sekali pun hanya qiraat Hafs an Asim. Selain pada tu bergantung pada kitab. Kalau nak tengok ni, tanya dulu pada orang ahlinya, tengok dulu kepada kitab itu, tanya pula, kerana tengok pada YouTube syekh-syekh yang ajar kata qiraat, baru berani nak sebutkan mana satu qiraat yang wajah yang betul cara bacaan. Sebab dia ilmu yang tersendiri. Dan Allah belum kurniakan saya kemahiran, ilmu yang sedikit pun banyak benda yang tak tahu. Hanya sikit saya tahu daripada qiraat. Pada soalan berkaitan qiraat secara detail wallahu alam, tapi secara umumnya qiraat secara umum apa yang dikatakan qiraat yang dibaca adalah sesuatu yang memang Nabi ajarkan. Memang Allah turunkan begitu Quran. Bukan ikut pada slang lah. Yalah. Okay. Cuma dia persoalan masa tu jadi perdebatan lah, macam mana kalau benda tu betul Nabi ajarkan. Sebab hadis ni dia bertulis kan sekarang ni, bertulis. Ya, saya. Bertulis, maknanya Bukhari tu dia menulis, kitab dia ada Sahih Bukhari. Tapi pembacaan ni kan macam saya sebut tadi, wadduha wal laili iza saja. Macam mana periwayatan saja tu kan. Apa maksud mutawatir? Mutawatir, kenapa maksud kita tak perlu tanya sanad? Bukan tak ada sanad. Sanad melambak terlalu banyak sampai orang tak tanya sanad dah. Jadi kalau kata saya tak tahu pun, tu kita jahil. Kita tak tahu. Untuk ulama orang ahlinya, contoh, kenapa mutawatir? Saya tahu benda tu betul sebab saya yang tak belajar qiraat pun tahu benda tu betul. Apatah lagi orang belajar qiraat. Jadi apa arti mutawatir? Hadis mutawatir, qiraat mutawatirah ni satu perkara yang diyakini kebenarannya tanpa orang cek pada sanad. Semua orang tahu benda tu betul, sahih.
dan semua orang tahu benda itu sabit daripada Nabi SAW. Sallallahu. Tapi kalau orang pergi cek sanad, mesti sanad riwayat banyak. Bukan berarti kalau nak cek sanad tak ada dalil. Kalau orang cek sanad, mesti jumpa riwayat yang sangat banyak sehingga tak terhitung, malah dia kadar yang bukan satu-satu, dia bukan ahad, bukan satu-satu, dia mempunyai sanad yang banyak. Sebab tu kira-kira yang ada, sebab tu kita kata Maliki Yaumiddin ada, kalau baca Maliki Yaumiddin, bacaan ni bacaan daripada Ummu Salamah, kita temukan pada sahabat baca begini, Anas pun baca begitu, Maliki Yaumiddin, Abu Bakar baca macam tu, Omar baca macam tu, Osman baca macam tu, Anas pun baca macam tu riwayat Nabi SAW. Dan Anas baca dengan dua wajah. Kalau kita cek pada sanad, kita akan temukan sanad secara sahih. Tapi kalau tak perlu cek sekalipun, dia mutawatir, artinya confirm betul dah. Siapa yang confirmkan? Ahlinya lah, ahli. Orang awam zaman dulu pun tahu. Cuma orang awam kita zaman kita sekarang ni, kita jauh daripada ilmu-ilmu ni, kadang-kadang kita tak perasan. Kita nampak pelik. Nampak pelik. Sebab tu kalau kat mutawatir tempat kita, kiraan Hafs dan Asim lah apa yang kita baca. Kita nampak lain, sebab tu dah sebagian ulama mensyaratkan supaya hanya dibacakan bacaan-bacaan kiraat yang ini pada tempat-tempat yang diketahui dihadiri oleh hanya ahli ilmu ataupun pelajar-pelajar yang mengetahui perkara itu. Tempat orang kampung ni perlu disampaikan dulu, diingatkan dulu. Kalau itu lebih baiklah supaya mereka tak terkejut dengan apa yang dilakukan. Malah hatta ketika solat witir 3 rakaat sambung sekali pun pada peringkat awal jadi bergaduh juga di satu kampung ni. Saya hadir, imam bergaduh dengan orang awam, kata apa dah semayang tak ada tahiyat, dia kata. Tiba-tiba 3 rakaat salam je. Orang awam macam-macam. Sedangkan benda tu benda yang jelas sahih. Cuma itulah untuk mengelakkan daripada salah faham berlaku, sepatutnya lebih baik diterangkan. Kalau orang awam tak terima juga, biarlah orang macam mana, dia perlu waktu untuk belajar. Okey, barakallahu fikum. Jazakallah khair. Ya. Hayyakumullah. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita minggu depan kita fokus pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.